Salam hormat dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah kita, Dr. Rafidah binti Muhammad Kushairi, dan seterusnya kepada rakan-rakan seperjuangan yang lain. Kumpulan kami daripada Kota Kinabalu dianggotai seramai 4 orang ahli termasuk saya sendiri iaitu Lin binti Lingau. Kumpulan kami telah bersepakat memilih topik LGBT untuk tajuk tugasan kami. Tugasan ini mempunyai 4 komponen utama, iaitu apa itu LGBT, pendedahan isu berkaitan LGBT, pendirian dan falsafah kerajaan serta rakyat mengenai LGBT, dan cadangan penyelesaian terhadap permasalahan LGBT. Apa itu LGBT? LGBT adalah singkatan bagi lesbian, gay, bisexual, dan transgender. Golongan LGBT ini mempunyai orientasi seksual yang bertentangan dengan fitrah manusia secara jasmani, biologi, rohani atau batin. Istilah-istilah yang digunakan di dalam LGBT adalah seperti SSA, iaitu Same-Sex Attraction, homosexual, MSM atau WSW, iaitu males who have sex with males atau women who have sex with women. Menurut Malik 2013, ada kelompok yang menganggap bahawa LGBT adalah perkara yang semula jadi yang selari dengan norma kehidupan individu yang mengalaminya. Pembentangan seterusnya akan dilakukan oleh ahli yang seterusnya. Silakan. Selamat sejahtera, nama saya Rizalda Natra. Hari ini saya akan membincangkan tentang topik isu berkaitan dengan LGBT. Saya akan memfokuskan tentang pendedahan isu berkaitan LGBT. Melalui apa yang kami sudah buat dalam kajian ini, berdasarkan temubual dan juga daripada sumber-sumber seperti jurnal dan juga YouTube. Rata-rata yang kami temubual dan juga dapat sumber, semuanya memang tidak menyokong tentang LGBT ini. Sebagai contoh, orang yang saya temubual, dia memang tidak bersetuju tentang LGBT, tapi dia juga tidak membantras LGBT tersebut. Melalui jurnal juga dan juga hasil kajian tentang LGBT ini juga menunjukkan kesan dia adalah macam negatif dia adalah macam HIV yang hubungan seks sejenis menunjukkan peningkatan daripada tahun ke tahun. Seterusnya iaitu daripada astroawani.com Disember 2019, dalam statik penyakit HIV 2018, hubungan seks sejenis telah menyumbang sebanyak 57% kepada keseluruhan kes dibandingkan dengan hanya 5% pada 30 tahun yang lalu. Seterusnya melalui rujukan beritaharian.com.my Mac 2019, penyokong LGBT berhimpun secara haram dan berarak di ibu negara adalah bertentangan dengan syariat Islam dan naluri insani. Seterusnya daripada rujukan Kementerian Kesihatan Malaysia 2019, kebanyakan daripada kes jangkitan HIV di kalangan generasi muda muncul akibat aktiviti homoseksual yang menunjukkan peningkatan ratusan kes pada setiap tahun. Seterusnya daripada rujukan Journal of Islamic and Social Study Volume 2 Number 2 Julai 2016. Golongan Barat melalui Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu telah mendesak dan sekaligus mengiktiraf golongan LGBT. Artikel 1, Peristerian sejagat hak asasi manusia telah ditafsir sewenang-wenangnya oleh Barat dan mengaplikasikan konsepnya
genap lapisan manusia. Seterusnya, Journal of Law and Government, Volume 2, Number 1, 2019, College University Islam, Melaka. Banyak kajian lepas mendapati bahawa remaja yang terlibat dengan LGBT mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk terlibat dengan tingkah laku berisiko dan mempunyai masalah kesihatan mental. Yang seterusnya adalah komponen ketiga. Komponen ini bertajuk pendirian kerajaan Malaysia serta orang awam terhadap LGBT. Tajuk ini berteraskan prinsip rukun negara dan falsafah pendidikan kebangsaan. Berdasarkan sumber pertama yang kami peroleh daripada Astro Awani, Tun Dr. Mahathir berkata, rakyat Malaysia tidak perlu menerima amalan songsang, terutamanya LGBT. Beliau berkata lagi bahawa rakyat Malaysia seharusnya berpegang teguh kepada nilai-nilai moral berdasarkan adat, budaya, dan agama masing-masing. Menurut sumber daripada Berita Harian, Dewan Rakyat diberitahu bahawa kerajaan tidak menyokong sebarang diskriminasi terhadap golongan LGBT. Selain itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Lee Wiew Kiong ketika menggulung ulasannya dalam laporan tahunan Suhakam 2018 menjelaskan kerajaan secara prinsipnya tidak mengiktiraf LGBT. Yang seterusnya adalah melalui sinar harian yang bertajuk Isu Transgender, Kerajaan Bertanggungjawab Cegah Kemungkaran. Menurut sumber ini, Mufti Pulau Pinang Datuk Seri Dr. Wan Salim Wan Muhammad Nur berkata adalah menjadi salah satu tanggungjawab kerajaan untuk mencegah kemungkaran agar tidak merosakkan keselamatan dan ketenteraman awam. Menurutnya lagi, kewujudan golongan LGBT ini yang membawa budaya songsang dilihat sebagai salah satu ancaman terhadap nilai murni oleh setiap agama. Beliau berkata, kerajaan perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencegah kemungkaran supaya tidak tersebar luas dalam kalangan masyarakat sehingga boleh merosakkan keselamatan dan ketenteraman awam. Kewujudan golongan LGBT termasuk transgender yang membawa budaya songsang di negara ini adalah salah satu ancaman terhadap nilai murni yang diajar oleh semua agama yang didukung oleh masyarakat timur selama ini. Jika budaya negatif ini dibiarkan tersebar secara berleluasa, kita bimbang ia akan menjadi sejenis wabak yang boleh menyumbang ke arah keruntuhan bangsa dan negara. Tambahnya, pihak berwajib perlu mencari kaedah yang berkesan untuk membenteras gejala negatif itu daripada terus menular dan merosakkan generasi baharu. Seterusnya, kami juga menggunakan sumber melalui kajian ilmiah yang bertajuk LGBT menurut perspektif Undang-Undang Syariat dan Undang-Undang Sivil di Malaysia. LGBT menurut perspektif Undang-Undang Syariah, perlakuan seksual yang menyalahi adat kemanusiaan merupakan amalan yang tercela dalam Islam. Perbuatan ini dilarang kerana bertentangan dengan hukum syarak. Di Malaysia, perlakuan LGBT adalah dikira sebagai suatu kesalahan di bawah peruntukan Undang-Undang Syariah negeri-negeri. Undang-undang Syariah yang dilaksanakan di negeri-negeri ini terdiri daripada dua kategori, iaitu Undang-Undang Mal dan Undang-Undang Jenayah. Seterusnya adalah tentang LGBT menurut perspektif Undang-Undang Sivil. Undang-Undang Sivil boleh diklasifikasikan sebagai undang-undang awam, undang-undang antarabangsa dan juga undang-undang persendirian. LGBT terletak di bawah kawalan undang-undang awam. Fungsi undang-undang awam ini adalah untuk mengawal hubungan antara individu dan negara yang mana merangkumi undang-undang jenayah, perlembagaan, pentadbiran dan industri. Secara umumnya, dalam konteks kesalahan yang melibatkan gejala LGBT, tiada peruntukan undang-undang yang spesifik atau khusus digubal oleh badan legislatif persekutuan, iaitu Parlimen maupun badan perundangan negeri-negeri bagi menangani permasalahan LGBT.
Yang seterusnya adalah sumber melalui YouTube yang dimuatnai oleh Rakyat News Malaysia. Dalam YouTube ini terdapat temu bual yang dijalankan dan didapati rata-ratanya responden tidak menerima amalan songsam dan juga isu LGBT ini. Cadangan dan penyelesaian terhadap masalah LGBT di Malaysia dipetik daripada sumber Berita Harian pada Julai 2020, iaitu Menteri di Jabatan Perdana Menteri dia memberi kuasa penuh kepada Penguatkuasa Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan untuk bertindak terhadap golongan LGBT. Namun perlu juga diberi pendidikan atau tarbiyah supaya mereka kembali ke pangkal jalan. Seterusnya, cadangan dan penyelesaian yang kedua, iaitu daripada sumber Berita Harian pada Oktober 2018 yang mengatakan bahawa masyarakat perlu bantu LGBT kembali ke pangkal jalan. Di sini masyarakat dia memainkan peranan penting dalam memastikan sama ada golongan LGBT boleh dipulihkan. Masyarakat perlulah prihatin dan bekerjasama untuk menangani isu ini, sekaligus memberi pemahaman kepada golongan LGBT akan kesan dan pengaruhnya kepada semua pihak. Cadangan dan penyelesaian terhadap masalah LGBT yang ketiga, iaitu daripada sumber mufti.kedah.gov.my, merangka pelan tindakan menyantuni golongan LGBT seperti model pendekatan agama dan menyelaras program dakwah untuk mendekati golongan LGBT secara komprehensif. Seterusnya, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu pewujudan strategi pelan tindakan menangani gejala sosial, kecelaruan gender yang merangkumi peningkatan komitmen pelbagai pihak. Di sini, objektif bagi pelan tindakan menangani gejala sosial ini, gejala LGBT ini, objektif pelan tindakan ini memudahkan penyampaian maklumat terkini berkaitan strategi menangani gejala sosial, khasnya isu kecelaruan jantina. Dan juga pelan tindakan ini juga membuat penyelarasan program serta kerjasama antara JAKIM, agensi kerajaan, IPT dengan NGO dalam menangani isu ini. Seterusnya, yang terakhir tentang cadangan dan penyelesaian terhadap masalah LGBT di Malaysia diambil daripada utusan Borneo pada Julai 2018, iaitu kerajaan tangani isu LGBT dengan pendekatan proaktif, iaitu kerajaan sendiri berusaha mengeluarkan golongan transgender daripada industri seks serta memberi pendidikan cara pemulihan kepada para ibu bapa yang mempunyai anak LGBT, dan juga mereka memberi peluang jika mahu kekal sebagai kelompok LGBT. Mereka sarankan perpindahan negara, terutamanya di negara barat. Penularan ideologi LGBT di Malaysia semakin ketara meskipun pelbagai usaha daripada pihak kerajaan dan masyarakat bagi mengekang penularan ini. Walau bagaimanapun, usaha-usaha ini perlu diteruskan dan diperkasa dari masa ke semasa. Kajian terhadap golongan ini perlu keterusan, tidak kira dari segi perundangan, psikologi, sosial maupun pendekatan agama, agar kedaulatan, kesucian dan peradaban bangsa Malaysia tidak dicemari.